Bekerja bersama rakyat, kemakmuran dinikmati bersama dalam semangat keluarga Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Prinsip bekerja bersama rakyat akan terus memberi fokus kepada penduduk di Sabah dan Sarawak agar kemakmuran yang dikecapi pada hari ini dapat dinikmati secara saksama. Atas inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM4.66 bilion bagi negeri Sabah dan RM4.47 bilion bagi negeri Sarawak yang akan dibentangkan di Parlimen pada 27 September ini. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia bakal disalurkan melalui peruntukan pembangunan di bawah Rolling Plan 1 2021, rancangan Malaysia ke-12. Parlimen pada 27 September ini. Peruntukan pembangunan ini merupakan antara yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan ini adalah bukti komitmen tinggi kerajaan ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, Perdana Menteri menyatakan keyakinan dan kepercayaan bahawa Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg sentiasa mendengar keluh kesah rakyat untuk mencari jalan penyelesaian. Beliau berkata demikian pada Majlis Sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah. Selain itu, infrastruktur dan kemudahan asas turut diberi tumpuan dalam memastikan pembangunan mampan dan seimbang merentasi wilayah. Jelas Perdana Menteri bagi mencapai hasrat tersebut, Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2021 hingga 2025 akan diperluaskan. Kerajaan memahami keperluan dan kepentingan keluarga Malaysia terhadap capaian internet berkelajuan tinggi. Bagi mencapai hasrat ini, Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela 2021 hingga 2025 akan diperluaskan lagi. Sebagai langkah siap siaga, negeri Sabah dan Sarawak beralih kepada teknologi 5G, kerajaan memperuntukkan sebanyak RM7.7 bilion bagi tempoh 5 tahun, dengan negeri Sabah diperuntukkan sebanyak RM3.61 bilion dan kerajaan Sarawak sebanyak RM4.09 bilion. Tambahnya, perkhidmatan tersebut akan memberi manfaat kepada 3.8 juta penduduk di Sabah dan 2.8 juta penduduk di Sarawak. Kerajaan memberi jaminan untuk terus memperhalusi perkara yang perlu diselesaikan melalui rundingan menerusi MA 63 yang akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Jelasnya, rundingan itu akan dianggotai oleh Ketua Menteri Sabah dan Sarawak serta 8 Menteri Persekutuan. Ia membuktikan kerajaan komited dalam memberi perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan pelbagai perkara penting bagi kedua negeri berkenaan. Setiap kali menjelang Hari Malaysia, persoalan equal partners sering dibangkitkan. Kerajaan melalui Majlis Khas Perjanjian Malaysia atau MA 63 berjanji akan memberikan perhatian terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Kita perlu bersyukur meskipun Malaysia sebuah negara yang negeri-negerinya terpisah oleh Laut Cina Selatan. Setiap cabaran telah berjaya ditangani dan dihadapi dengan kerangka tindakan toleransi dan demokratik
berpaksikan keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang. Kaedah pembelian tiket feri secara dalam talian sepenuhnya akan dilaksana bagi mengelak kesesakan di jeti Pulau Pangkor. Jelas Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri, Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi. Ia persediaan awal sebelum pembukaan Pulau Peranginan itu November nanti. Walk-in ada lagi, tetapi kami akan showkanlah selepas ini tidak ada lagi walk-in dan kita akan pastikan semua melalui sistem tempahan yang sedia ada beforehand. Itu untuk kurangkan kesesakan kerana tak ada cara lain lah. So they will know what time they need to come instead of coming and waiting for any ferry at any time, so that will reduce the space being used at the jetty. That's one of the main criteria that we are trying to implement at the moment. Menurut Datuk Noli, Pulau Pangkor bakal dibuka kepada pelancong namun bergantung kepada kelulusan MKN. Beliau ditemui ketika merasmikan tempat rehat dan rawat 3R yang memanfaatkan hampir 2,000 pengantar makanan di Ipoh. 7 3R telah dibina Majlis Bandaraya Ipoh MBI melibatkan kos hampir RM500,000. Turut disampaikan 200 baucer minyak kepada penghantar makanan sekitar Ipoh. Syarikat penerbangan AirAsia mencatat permintaan tinggi bagi perjalanan udara ke Langkawi. Dalam satu kenyataan, penerbangan pesawat Airbus A321neo berlepas dari KLIA-2 pukul 9.50 pagi semalam dengan kapasiti penuh penumpang. Jelas Presiden Syarikat Penerbangan Kumpulan AirAsia, Bo Linggam, 9 penerbangan harian disediakan dari Kuala Lumpur menuju ke Pulau Peranginan tersebut. Selain Kuala Lumpur, AirAsia telah mengendalikan 14 penerbangan seminggu ke Langkawi dari Pulau Pinang, 7 kali seminggu dari Johor Bahru dan masing-masing 3 penerbangan seminggu dari Ipoh dan Kota Baru. Semua penerbangan dikendalikan oleh kru kabin yang telah divaksin sepenuhnya selain melaksanakan protokol kesihatan yang ketat. Perkhidmatan e-panggilan AirAsia Ride turut dilancarkan di Langkawi dengan tawaran harga lebih kompetitif dengan jaminan pengalaman perjalanan yang selamat dengan pemandu yang telah divaksin sepenuhnya. Sebagai langkah persediaan, seramai 150 anggota polis ditempatkan di 22 lokasi di Pulau Langkawi bagi memantau pemantauan SOP di kalangan pelancong bermula semalam. Ia membabitkan 9 lokasi di pusat beli-belah, diikuti 10 tempat rekreasi dan 3 pintu masuk utama ke Langkawi. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata pihaknya mengambil pendekatan menasihati terlebih dahulu sebelum sebarang tindakan diambil. Selain daripada tempat-tempat tumpuan rekreasi dan juga pusat membeli belah, tempat-tempat makan dan sebagainya pun kita akan buat tutupan. Kita akan buat pemantauan dan sebagainya dengan memberi nasihat, dan sekiranya mereka masih tidak mematuhi, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya lah. Beliau ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Langkawi LIA. Tambah beliau, pemantauan berterusan terus dilakukan anggotanya terhadap pengunjung yang berada di tempat-tempat makan dan premis menjual barangan. Dalam perkembangan berkaitan, pelancong boleh menangguhkan rancangan bercuti ke Pulau Langkawi tanpa sebarang bayaran sekiranya didapati positif COVID-19. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya telah berbincang berhubung perkara tersebut bersama syarikat penerbangan dan Persatuan Hotel Malaysia yang berdaftar di pulau itu. Ia bukan menjadi masalah ataupun kes positif di Langkawi. Ia hanya menjadi kes positif semasa dekat airport ataupun dekat ferry. Jadi positif dekat situ akan diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan di situ mengatakan mereka tidak boleh datang sini. Tetapi ada yang dekat airport tu katalah mereka sudah beli tiket, mereka sudah booking dia punya tu, itu sudah diuruskan semua. Pihak airlines akan membenarkan mereka untuk defer, menangguhkan dia punya trip untuk datang. Dia masih boleh datang.
Beliau berkata penangguhan itu tertakluk kepada terma dan syarat. Beliau turut menyatakan komitmen meningkatkan tahap kesiapsiagaan sekiranya terdapat kes positif di Langkawi sepanjang program perintis gelembung pelancongan berlangsung di Pulau Legenda itu. Dalam pada itu, 5 kes positif COVID-19 dikesan daripada 2,528 orang yang disaring di pintu masuk udara dan laut Pulau Langkawi. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan, kesemua mereka yang dikesan merupakan kategori 1, iaitu individu yang tidak bergejala. Saringan melibatkan sejumlah 1,250 orang yang disaring di 4 pintu masuk lapangan terbang dan 1,296 melalui feri di Kuala Perlis. Kes positif melibatkan pelancong domestik telah diberikan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO untuk diisolasi bagi tempoh 10 hari. Lapan individu disyaki terlibat menyebabkan pencemaran di Sungai Tawakal, Kampung Baru Seri Aman, Johor Bahru direman 3 hari. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar kanan Suhaila Syafiuddin di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor, Dr. Muhammad Fahmi Yusof ketika dihubungi berkata, kesemua mereka ditahan semalam dan seorang lagi sudah diambil keterangan. Siasatan lanjut dan rakaman percakapan akan dibuat ke atas mereka bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Semalam, 102 penduduk dipindahkan ke Balai Raya Kampung Senaran Baru, manakala 4 lagi bangsa dimasukkan ke hospital akibat sesak nafas. Sementara itu, keadaan udara di Kampung Baru Seri Aman, Johor Bahru kembali normal tanpa sebarang simptom pencemaran udara. Namun, pencemaran tersebut telah mengakibatkan kerosakan dan kematian hidupan marin, terutama ikan. Ia turut mengganggu aktiviti harian penduduk yang sebelum ini memancing di sungai tersebut. Sungai dia bersih sikit lah. Semalam sungai tu kilat dia macam minyak. Ini hari dah okey dah. Dari segi pembiasaan ikan pun dah sekarang tak ada. Ikan dah tak ada dah. Anak-anak ikan mati. Mati semua dia hanyut dah. Dah tak macam semalam. Dah bersih. Tapi pagi tadi dia bau sikit lagi. Tak ada. Kalau minyak aja ada sikit lagi tu. Semalam banyak. Tadi dah hanyut kan. Budak-budak mancing tiap-tiap hari. Kejadian tersebut pertama kali berlaku sejak 30 tahun penempatan tersebut mula didiami penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, kerja-kerja pembersihan sisa kimia selesai petang tadi. Timbalan Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Muhammad Amin Ghazali berkata, pihaknya turut bertindak memasang alat oil boom agar tiada sisa mengalir. Bacaan kualiti udara tercemar di kampung tersebut juga didapati menurun. Setakat ni kita anggap selesai, tapi kita tengoklah kalau ada yang sisa baru. Kita tengok ada boom, kita pantau dekat boom tu yang kita pasang tu. Kalau ada banyak nanti kita tengok kita lagi lah. Setakat ni punca baru tak ada lah. Sampel air dari sungai juga telah dihantar untuk dianalisa. Bertemu kembali. Pawagam di Ibu Negara kebanyakan mula beroperasi hari ini. Susulan pembukaan semula pawagam, orang ramai diingatkan terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP dan kawalan kendiri bagi memastikan tidak berlaku penularan pandemik COVID-19. Wartawan Fahmi Zaidi ada laporannya. Tinjauan kami di sebuah pawagam terkemuka di Ibu Negara mendapati rata-rata pengunjung meluahkan rasa lega setelah sekian lama pawagam tidak beroperasi. Jumlah pengunjung dilihat tidak ramai seperti kebiasaan, namun ia masih menjadi tumpuan orang ramai untuk memanfaatkan cuti umum dengan pematuhan SOP yang ketat. Rasa
macam seronok sebab kita dah back to normal kan. Even though still ada COVID, but kita follow SOP lah. Ke mana-mana kita pergi, make sure that semua pakai mask, semua ambil sanitizer. Tak kisah kita nak menjalani kehidupan biasa, but make sure follow SOP lah. It's good lah actually sebab kita pun selama ni dah lama kan dekat duduk rumah, terperuk apa semua kan. Dan this time kita dah boleh keluar and ikut SOP apa semua, and then it's good for us lah. So excited. I miss going to the movies. Dah lama tak tengok wayang, so excited lah. Setelah sekian lama ditutup akibat penularan virus COVID-19, kini pawagam di ibu negara kembali beroperasi. Selain dapat membantu menjana ekonomi negara, pastinya pembukaan semula pawagam ini memberi nafas lega buat seluruh kaki wayang. Jadi bagi anda yang ingin menonton wayang, pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Ingat, kita jaga negara kita. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Langkah kurung rakyat tidak lagi sesuai. Namun kelonggaran yang diberikan bukan lesen untuk leka meski sudah lengkap vaksinasi. Baru-baru ini tular satu video di media sosial yang menunjukkan Sungai Pisang dibanjiri pengunjung sehingga tidak mengendahkan pemantauan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Bersama wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee yang membuat tinjauan di sungai berkenaan bagi melihat sendiri tahap pemantauan SOP orang ramai. Baik, firma pengauditan KPMG bersetuju dengan penyelesaian bernilai RM333 juta. Ia bagi memenuhi tuntutan berkait tanggungjawab fidusiarinya dalam pengauditan akaun 1MDB untuk tempoh 2010 hingga 2012. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia bukti tekad kerajaan meneruskan usaha pemulihan berkait 1MDB. Menerusi satu kenyataan, beliau memberi jaminan kerajaan bakal mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak terlibat skim global 1MDB. Tambahnya, penyelesaian itu mengakhiri tuntutan sivil yang difailkan pada 6 Julai 2021. Ia akan digunakan bagi memenuhi obligasi tertunggak serta menjimatkan sumber awam sepanjang tempoh masa pengadilan. Bernilai lebih dari 800 kali ganda fee audit yang diperoleh KPMG. Ia adalah antara penyelesaian terbesar berkaitan 1MDB oleh sebuah firma audit di Asia Tenggara. Menurutnya, penyelesaian berkenaan tidak akan menjejaskan tuntutan lain terhadap individu seperti Jolo yang masih diburu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Peguam Negara dan yang terlibat di atas segala usaha sehingga mencapai penyelesaian tersebut. Pembangunan vaksin kolera atau tahun pertama negara dijangka memasuki fasa klinikal hujung tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, proses pembangunan vaksin tersebut merangkumi 3 fasa yang dikendalikan bersama Institut Perubatan Sains dan Teknologi Asia dan Universiti Sains Malaysia. Ujarnya, pembangunan vaksin untuk penyakit lain sedang giat diusahakan seperti leptospirosis atau kencing tikus, polio dan denggi. Pembangunan vaksin ini memerlukan masa kerana dia bukan cut corner, dia tak ada cut shot. Vaksin yang ada sedia ada pun adalah vaksin yang menggunakan kemajuan teknologi terkini dan NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency, meluluskan atas dasar 3 iaitu keberkesanan, selamat dan juga berkualiti. So we look into that partnership dan kita akan bangunkan dalam masa yang ditetapkan dalam roadmap pembangunan vaksin negara kita. Beliau ditumis selepas merasmikan pra-pelancaran Pusat Kecemerlangan Area 57 di Kuala Lumpur. Kesemua 30,000 penjawat awam yang masih belum mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19 perlu akur dan segera berbuat demikian. Jelas Presiden QPEX Adnan Mad, Ketua Perkhidmatan boleh memainkan peranan mendekati pekerja bagi mengetahui sebab utama gagal mendaftar dan menolak untuk divaksin. Kata yang patut diambil oleh Ketua Perkhidmatan ialah
berjumpa dengan semua mereka yang telah pun kita ketahui tidak menerima vaksin ataupun tidak suntik vaksin ini, supaya kita lebih tahu apakah sebenarnya masalah mereka di lapangan. Sebab akhirnya jika kita gagal memvaksinkan mereka ini, maknanya kita gagal untuk mencapai herd immunity ini secara keseluruhan, dan akhirnya masih wujud rantaian-rantaian yang boleh memberi jangkitan kepada masyarakat dan negara. Beliau ditemui ketika menyerahkan sumbangan peralatan Powered Air Purifying Respirator kepada Timbalan Pengarah Perubatan Hospital Sultanah Bahiyah HSB, Dr. Norhani Mazrah Khalid di Alustar. HSB merupakan hospital berstatus hybrid dengan kapasiti 1,108 katil. 2 helikopter unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM diguna bagi menghantar petugas dan vaksin ke kampung orang asli Gua Musang, Kelantan bermula semalam. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Udara JBPM, Penguasa Kanan Bomber 1, Roslan Aziz berkata, ia bagi melaksanakan program outreach vaksinasi di kawasan pedalaman. Ujar beliau lagi, penghantaran vaksin dos tunggal jenis CanSino harus dilakukan dalam lingkungan masa yang ditetapkan. Cabarannya adalah kita perlu menempati masa di mana kita program vaksinasi ini kita perlu memastikan kualiti vaksin yang kita hantar ke pedalaman itu adalah terkawal dan juga selamat dan juga berjaya mencapai objektif yang dikenaki oleh pihak Kementerian Kesihatan lah. Sebarang kelewatan ataupun sebarang kesilapan dari segi penghantaran vaksin itu akan menyebabkan kerugian kepada pihak Kementerian Kesihatan dan juga kerugian kepada kerajaan. Jelas penyelaras Pasukan Bergerak Orang Asli Negeri Kelantan, Dr. Farah Munirah Mior Mazlan pula, 2,000 dos vaksin diberi dalam tempoh 4 hari. Jadi secara keseluruhannya jumlah populasi dewasa di pos pedalaman adalah sebanyak 3,059 orang, yang mana kita anggarkan semua penduduk ini kita mampu mevaksinasi semuanya, tapi apa yang kita dapat tahu yang setujunya adalah dalam anggaran 2,000 orang. Pos penempatan yang terlibat ialah Pos Hau, Pos Bihai, Pos Belatim, Pos Balar, Pos Simpor dan Pos Gop. Polis Pulau Pinang akan melakukan penilaian jumlah kehadiran dan pematuhan SOP di kawasan tumpuan sebelum sebarang cadangan diberi kepada Jabatan Kesihatan Negeri. Ia bagi menentukan kebenaran beroperasi sesebuah premis untuk mengelak risiko kewujudan kluster baru COVID-19. Jelas Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, ia dilakukan bagi mengelak peningkatan kes di negeri itu. So, dalam konteks itu sekiranya dalam 4 hari pemantauan ini, saya dah arahkan OCPD untuk merakamkan segala bukti menunjukkan bahawa ada peningkatan yang mendadak, maka untuk menjaga ketenteraman awam dan sebagainya daripada wabak ini terus menular, kita akan mengesyorkan sekiranya perlu mengesyorkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk menutup premis-premis yang boleh menjadi kluster dan tempat penularan wabak ini. Tambah beliau, masih ada yang berdegil tanpa mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pantai Miami dekat Batu Feringgi petang tadi. Berita sukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menaruh harapan saingan Piala Malaysia akan diserikan dengan kehadiran penonton di stadium. Presidennya Datuk Abdul Ghani Hassan berharap permohonan berkenaan diberi pertimbangan sebaiknya susulan kelonggaran baru sektor sosial dan sukan.
Piala Malaysia akan memulakan saingan pada 25 September ini. Dengan sambutan ulang tahun penganjurannya yang ke-100 musim ini, kehadiran semula penonton ke stadium sudah pastinya menjadikan kejohanan yang memiliki nilai dalam sejarah bola sepak negara ini cukup bermakna. Tegas Dato' Abdul Ghani, ia boleh direalisasikan dengan kapasiti terhad serta SOP yang ketat. Menyentuh mengenai sambutan Hari Malaysia, beliau berkata sukan bola sepak adalah antara ejen perpaduan rakyat melibatkan segenap lapisan masyarakat yang akan bersama-sama memberikan sokongan kepada pasukan kegemaran. Sebagai persiapan menjelang Sukan Paralimpik 2024 di Paris, Majlis Paralimpik Malaysia MPM membuka ruang kepada Universiti Teknologi Mara UiTM untuk membuat penyelidikan kepada atlet negara. Kerjasama tersebut diharap dapat meningkatkan prestasi Paralimpian negara menerusi bantuan kepakaran daripada UiTM. Menurut Presidennya Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin, usaha tersebut juga mampu mencerahkan peluang kontingen Malaysia bagi membawa pulang lebih daripada 3 pingat emas di Tamasya Paris 2024. InsyaAllah, you can come to me, you can reach out to me. Kita cuba buat yang terbaik dan kita bagi peluang ni kepada semua pelajar-pelajar yang ada dekat UiTM yang ingin tahu pasal para dan juga yang mencuburi dalam Sukan Paralimpik ni. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program webinar UiTM. Kancah kejuaraan Capri Malaysia 2021 kembali membuka tirai hujung minggu ini dengan litar Sepang Utara sepanjang 2.7 km menjadi medan pusingan ketiga dan keempat. Perubahan regulasi bagi kelas perdana CP150 yang mewajibkan setiap pasukan menggunakan RPM limiter berjaya memastikan saingan bagi kelas perdana musim ini lebih menarik. Ia terbukti selepas kedudukan podium pada 2 pusingan awal musim ini diungguli 6 pelumba berbeza. Saingan kelas perdana CP150 kini dipimpin pelumba Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Nazirul Izzat Bahauddin yang mengumpul 29 mata hasil kemenangan pada pusingan kedua. Beliau dipisahkan 1 mata daripada pelumba 1XOX TKKR Racing Team Muzakir Muhammad memenangi perlumbaan pembuka musim sekaligus menamatkan penantian 10 tahun untuk memenangi saingan kelas perdana. Sementara itu, kategori CP125 pula diungguli pelumba Ippon Yamaha YY Pang Racing Team Adib Rosli. Hasil 2 kedudukan podium termasuk 1 kemenangan untuk mengumpul 41 mata. Juara musim lalu, Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor juga berjaya meraih 2 kedudukan podium termasuk memenangi perlumbaan pusingan pertama dan kedua dengan 35 mata. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, di mana sahaja anda berada, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Hargai diri dan keluarga tercinta. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Kamal Firmansyah Kamaluddin, dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.